Baik, terima kasih DJ Ezul untuk perkembangan yang dibawakan dari Pahang FM. Anda boleh berkongsi dan juga melayari perkongsian media sosial Pahang FM untuk mendapatkan lebih lanjut dan juga berinteraksi dengan penyampai-penyampai di sana. Ya, dan pada waktu ini kita nak bawakan satu lagi topik yang sangat penting sebenarnya. Ini memang merupakan satu kisah musim yang memang semua orang akan alami. Kalau tidak COVID-19, kita akan dapat influenza. Dan kali itu kita nak kongsi lebih lanjut bersama dengan tetamu kita berkaitan dengan influenza kembali menjengah dalam fasa peralihan endemik COVID-19. Bagaimana cara menguruskannya? Adakah kuarantinnya sama dengan COVID-19 atau macam mana? Jangan gaduh-gaduh, kita tanya pada pakar ya. Kita bersama dengan Profesor Mari Dr. Poh Mauen, pakar perunding respiratori Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Okey, terima kasih Doktor bersama dengan kami. Buat permulaan, Doktor, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut. Kita menggunakan terma influenza-like illness. Mungkin boleh diterangkan dengan lebih dekat apa yang dimaksudkan dengan influenza-like illness ini dan apa simptom-simptomnya yang menunjukkan itu adalah influenza-like illness. So influenza itu sebenarnya penyakit respiratory chronic lah yang disebabkan oleh bukan chronic acute yang disebabkan oleh virus influenza. So bila kita cakap terminologi influenza-like illness atau penyakit serupa influenza, kita sebenarnya merujuk kepada gejala-gejala macam selsema, batuk, demam yang disebabkan oleh mungkin virus influenza atau virus-virus yang kita tidak ketahui. Kalau kita tak buat kajian, kita tidak kajian terhadap cecair macam cecair sampel, ilio, hidung, semua itu kita tak tahu, tak dapat bezakan sama ada ini virus influenza atau virus yang menyebabkan gejala-gejala itulah. Okey, baik. Jadi apapun simptomnya lebih kurang sama seperti mana penyakit-penyakit yang popular sekarang ini, COVID-19 dan sebagainya. Betul. Jadi kita kena pasti dengan membuat pemeriksaan lanjut. Baik, dan terdapat beberapa kluster ataupun wabak influenza yang dilaporkan di negara kita baru-baru ini. Adakah ini merupakan satu perkara yang luar biasa bagi negara kita ataupun isu yang biasa? Dan adakah wabak ini lebih banyak berlaku pada bulan-bulan yang tertentu di Malaysia? So sebelum COVID-19 melanda kat negara kita, memang kita akan selalu nampak influenza kat negara tropik macam ini. Kita akan selalu seluruh tahun kita memang ada kes-kes influenza, tapi ada bulan-bulan tertentu kadang-kadang dia ada macam lebih sikit. Dia punya kes-kes akan meningkat sikit, tapi kita tak macam negara yang macam bermusim sederhana yang ada 4 seasons tu, yang mereka akan ada musim-musim tertentu macam musim sejuk yang bila influenza tu jadi kes dia akan meningkat. So untuk negara Malaysia memang seluruh tahun kita akan nampak kes-kes influenza. Cuma dalam masa pandemik kita 2 tahun ini, sebab kita semua orang pakai mask, jarakkan diri, kes-kes influenza turun sangat banyak. Kita langsung tak nampak kes-kes influenza dalam masa 2 tahun ini. Tapi dalam sebab kita dalam fasa peralihan kan sekarang ke fasa endemik, kita dah mula nampak kes-kes influenza meningkat balik. Ini juga dilaporkan macam di negara Australia, United Kingdom, negara berjiranan macam Thailand, semua pun ada kes-kes yang meningkat, kes influenza ini. Okey. Doktor, kenapa disebutkan tadi banyak ada peningkatan kes di beberapa negara dilaporkan, malah di negara kita juga mungkin kerisauan peningkatan itu akan berlaku. Apakah ia disebabkan oleh kesan-kesan long COVID ataupun ada kena-mengena juga dengan COVID-19, Doktor? Dia berkaitan sebab kita sedang beralih ke fasa peralihan endemik kan. So sempadan antarabangsa pun sudah buka, banyak-banyak sektor ekonomi semua sudah buka. So pergaulan manusia antara satu sama lain kita akan lebih cenderung kepada perebakan virus influenza ini, itu pertama. Tapi yang lebih penting dalam kedua tahun ini, sebab kita tak banyak kes influenza, so kita tak ada macam imunisasi natural dalam komuniti. So kita semua yang tak ada divaksinasi dengan influenza vaksin, dengan tak ada natural, tak ada case natural yang berlaku, semua kita tak ada immunity terhadap virus influenza. Tiba-tiba kita bukakan semua benda, kita macam kita dedahkan masyarakat semua kepada virus influenza inilah. Okey, baik.
Dan boleh cakap tentang vaksin, menyentuh tentang vaksin tadi, mana vaksin influenza kalau menurut pada secara umum kita tahu bahawa ia perlu diambil setahun sekali untuk penjagaan diri, tetapi tidaklah diwar-warkan dengan macam semua orang wajib ambil dan sebagainya. Kenapa, adakah itu merupakan satu faktor kenapa ia begitu rendah dari segi pengambilan vaksin influenza? Sebab ia merupakan kerelaan, siapa yang nak ambil atau bagaimana? Betul. So ada dua sebab kenapa vaksinasi kat negara kita agak rendah. Satu adalah sebab persepsi masyarakat bahawa influenza dia macam common cold, sama yang biasa. Tapi kajian telah menunjukkan bahawa ada golongan-golongan yang berisiko tinggi, macam golongan berisiko tinggi untuk COVID juga, yang kita kena berwas-waslah dan kena menggalakkan vaksinasi untuk golongan ini, sebab sekiranya golongan ini terdedah kepada penyakit influenza, dia mungkin mengalami komplikasi yang lebih teruk seperti yang kita jumpa dalam COVID-19 ni. Okey, baik. Apakah boleh juga menyebabkan kematian, doktor? Boleh. So kalau kita kajian terkini menunjukkan orang yang berumur lebih daripada 65 tahun atau golongan wanita hamil, golongan warga emas kita, kanak-kanak, atau golongan yang ada penyakit kronik, macam hipertensi, diabetes, kita dapat tahu menerusi kajian internasional bahawa 7 daripada 10 orang, kalau 10 orang dapat, 7 orang itu akan mendapat komplikasi seperti radang paru-paru, boleh dapat serangan sakit jantung, stroke, septisemia iaitu bacterial infection. So semua komplikasi ini boleh menyebabkan pesakit itu dimasukkan ke hospital, kadang-kadang ke ICU dan boleh menyebabkan maut. Baik. Jadi penekanannya adalah sama seperti COVID-19. Hanya bagi soal vaksin, ia bukanlah satu paksaan tetapi ia digalakkan untuk golongan berisiko. Tapi kalau yang tidak dalam kategori golongan berisiko pun amat digalakkan juga untuk protect ataupun kita pastikan kita terjaga daripada dijangkiti COVID-19 dan juga influenza tentunya. Baik, dan kita nak jelaskan lebih lanjut lagi supaya masyarakat faham kenapa golongan berisiko ini mudah terancam dengan influenza ini. Okey. So tadi golongan berisiko ini semuanya kalau sekiranya golongan warga emas, imun sistem mereka lebih rendah. Fungsi paru-paru untuk sekiranya terdedah kepada virus untuk menghapuskan virus itu lebih tak berfungsi dengan begitu baiklah berbanding dengan orang muda. So mereka lebih terdedah kepada virus itu. Bila virus itu menyerang, dia boleh menyebabkan inflamasi yang terlampau dalam paru-paru dengan seluruh badan. Itulah sebab komplikasi boleh berlaku lah, macam radang paru-paru atau serangan sakit jantung dan sebagainya. Sebab inflamasi itu bukan sahaja kat paru-paru tapi akan merebak ke seluruh badan yang lain. Okey. Doktor, difahamkan untuk suntikan vaksin influenza ini diambil secara tahunan ataupun annually. Mengapa rasional diambil secara tahunan itu? Apakah disebabkan varian influenza ini lebih banyak berbanding ditemui dalam COVID-19 ataupun sifatnya itu lebih mudah bermutasi berbanding COVID-19, doktor? Betul. So untuk influenza dia punya ciri-ciri dia berbeza sikit dengan COVID-19 di mana dia senang bermutasi. So kita ada dalam medical term ini ada dua jenis term panggil antigen shift, antigen drift. Maksudnya dia influenza dia senang bermutasi. Kadang-kadang dia akan bermutasi kepada mutan yang lebih bahaya. So kadang-kadang kita ada dengar macam case H1N1 sebelum ini, dan so kita WHO akan setiap tahun dia akan tengok strain yang paling ketara kat seluruh dunia dan mereka akan updatekan strain yang lebih berbahaya dan lebih berisiko kepada semua orang, dan strain ini akan diberikan kepada company-company yang menghasilkan vaksin ni, dan mereka akan updatekan vaksin mereka setiap setengah tahun. So digalakkan sebab kita punya sistem imunasi, sistem imun kita boleh mengingatkan ada memory cell yang kita lepas bagi vaksin kita akan develop antibody. Dia ada memory cell menurut kajian dia akan
tahan lebih kurang 1 tahun macam itu. So kita galakkan lepas 1 tahun kita ambil balik influenza vaksin yang terkini yang mengikut strain yang disyorkan oleh WHO. Update memory cell kita. Betul. Macam program update komputer. Okay. Baik, jadi ini bermakna bahawasanya suntikan vaksinasi bagi influenza ini sangat penting. Sangat penting sebenarnya. Cuma ia memerlukan kerelaan daripada semua dan kesedaran daripada semua untuk mendapatkannya setiap tahun, setahun sekali. Jadi bagaimana untuk kita menggalakkan orang ramai dengan rela hatinya untuk mendapatkan vaksin ini, kerana ini perlu dibayar sendiri, tidak ada buah program yang disediakan. Jadi apa saranan daripada doktor pada semua? So kalau kita selalu bergaul dengan golongan warga emas, kita punya ibu bapa, kadang-kadang cucu-cucu atau anak-anak pun dijaga oleh golongan warga emas. So kalau kita tak protect mereka, kita tak syorkan untuk mereka untuk ambil influenza, mereka akan terdedah. Kalau kanak-kanak pergi ke macam kindergarten, pergi ke sekolah, mereka bawa balik virus influenza itu. Ini boleh mengakibatkan komplikasi lah dan risiko bahaya kepada golongan warga emas, golongan ibu bapa kita. So ini adalah satu tindakan macam tanggungjawab kita sebagai anak untuk memastikan ibu bapa kita semua dijaga dengan bagus. Dan ini tindakan satu macam kita panggil kita tanggungjawablah kita untuk jaga mereka. Ya, tanggungjawab pada mereka. Kita pun kena ambil juga supaya kita tak dedahkan diri kita kepada mereka. Kita jaga kita. Tapi yang paling penting ialah untuk vaksinasi, bila dia kena suntikan vaksinasi, ia tidak akan seperti mana seperti COVID-19. Tidak ada macam ramai mungkin yang risau kan. Dia beri side effect dia. So biasanya kesan sampingan dia sangat-sangat ringan. Mungkin rasa sengal sikit, otot sengal. Jarang saya dengar ada pesakit yang akan demam. Kalau ada pun sekejap saja. Dan biasanya tak ada macam kesan-kesan yang sebab dia kesan vaksin ni dia vaksin yang lain, macam inactivated vaksin yang bukan mRNA vaksin macam COVID-19. So dia vaksin yang sangat-sangat sudah ada dalam market yang sangat lama, sangat-sangat selamat. Baik. Okey, baik. Terima kasih doktor. Dan satu perkongsian yang baik juga, insya-Allah dapatkan vaksin anda sekiranya ada keperluan dan juga boleh untuk hadir ke fasiliti-fasiliti kesihatan yang menyediakan perkhidmatan untuk vaksin influenza. Ya, baik. Dan sebentar lagi kita akan kembali untuk berkongsi pula tentang aktiviti sukan dan rekreasi. Seketika nanti, kita rehat seketika.